Didik TV KPM. Tadi kita lenguh sebab sebut huruf ra tafkhim. Jadi tak apa, kita ada penawarnya iaitu ra tarqiq. Mari kita berkenalan dengan ra tarqiq Azhar. Baik Ustazah. Okey, ra tarqiq ni dia disebut secara nipis sahaja. Jadi nipis ni dia maksudnya di sini adalah kita sebut dengan cara yang gembira. Maksudnya kita tak perlulah energi tu kurang sikitlah nak sebut huruf ra ini ya. Okey, dia ada 7 jenis untuk bahagian ra tarqiq ini. Ra yang pertama, ra berbaris kasrah. Baik. Dia ra berbaris kasrah asli, memang dia dilahirkan perkataan itu, kalimat itu dia memang ra dia tu memang dia baris bawah. Sama ada terletak ra itu, tak kisahlah dia kedudukan dia sama ada di awal kalimah ataupun di tengah kalimah ataupun di akhir kalimah. Tak ada masalah. Semuanya dia dibaca secara tarqiq. Contohnya ra kasrah yang di awal kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rizqun karim. Okey, anak murid ustazah boleh ikut ustazah baca ya. Baik. 1 2 3. Rizqun karim. Okey, very good. Okey, kemudian ra kasrah. Baik. Di tengah kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ala absarihim ghishawah. 1 2 3. Wa ala absarihim ghishawah. Beza kan tadi diorang sebut tak serius. Serius sekarang ni boleh senyum-senyum sebut. Dia santai sikit santai. Sebab dia tarqiq. Ya. Kemudian ra kasrah yang di akhir kalimah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. 1 2 3. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Okey, ya, kalau kita tengok di sini Azhar sebenarnya ada perbezaannya, menyebut ril di sini yang tarqiq dengan mur di sini yang tafkhim ya. Okey, kemudian ini jenis ra tarqiq yang kedua. Ra ini berbaris kasrah. Memang kita akan jumpa kasrah sajalah banyak ya kat sini dekat ra tarqiq ni. Tapi dia ni huruf kasrah dia ni aridah, mendatang. Dia bukan kasrah yang asal, tapi dia kasrah aridah dalam 2 kalimah yang dibaca secara wasal ataupun bersambung. Tapi jangan risaulah ya murid-murid di luar sana, kerana dalam Al-Quran memang telah dibariskan. Telah dibariskan, kita tinggal baca sahaja secara tarqiq. Cuma di sini ustazah suka nak mengajar anak-anak murid semua teknik bagaimanakah kasrah aridah ini berlaku. Ya. Okey, jadi pada asalnya macam yang ustazah telah terangkan pada segmen ra tafkhim, ra aridah ini dia pada asalnya, kasrah aridah ini pada asalnya huruf tadi tu dia adalah bertanda sukun. Jadi bertanda sukun, kalau dijumpa dengan hamzah wasal dan dijumpa pula huruf yang bertanda sukun lagi, dia memang tak boleh baca. Cuba Azhar baca, macam mana nak baca ni? Tak boleh Ustazah, dia jadi wazkur. Tak boleh nak macam mana tu kan? Wazkur, kita nak matikan yang mana? Dia ada 2-3 huruf yang bertanda mati kan? Jadi kaedah bahasa Arabnya, huruf pertama yang bertanda mati tu kita baris bawahkan dia. Sebab itulah apa namanya tadi Azhar, kasrah apa? Kasrah aridah. Pandai Azhar. 1 bintang untuk Azhar. 1 bintang untuk saya Ustazah. Saya lekat dekat baju saya lah. Okey, boleh kat mana-mana je. Okey, sampai. Ya. Jadi huruf kasrah yang huruf sukun yang pertama dikasrahkan, sebab itulah dia digelar sebagai kasrah aridah. Jadi ustazah harap sangat anak murid di luar sana jangan confuse, jangan apa benda lah asli, apa benda lah aridah ni kan. Jadi kita buat ni supaya anak murid semua faham apa perbezaan antara asli dengan aridah ya. Okey, jadi jumpa ra ni dia baris kasrah, jadi dia dibaca dengan
tarqiq. Okey, anak murid Ustazah dekat Google Meet boleh ikut bacaan Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkurisma rabbik. 1 2 3. Simple je kan nak sebut sebab dia ra tarqiq. Okey, yang ketiga, ra sakinah, ra yang bertanda sukun dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Memang kasrah dalam satu kalimah dan selepasnya tidak terdapat huruf isti'la. Jadi jangan takut. Dia memang dia huruf sebelum ni ra sakinah, sebelumnya berbaris kasrah dan dia memang dibaca secara tarqiq sahaja. Okey, ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taku fi miryatin min 1 2 3. Fala taku fi miryatin min. Okey, very good. Okey, kemudian jenis yang keempat, ra yang berbaris. Sama ada ra riru. Tapi Ustazah nak ingatkanlah maksud ra berbaris di sini sama ada ra riru ataupun ron rin run pun sama juga. Cuma dia tak tulislah semua baris yang ada kat sini ya. Ra riru saja yang dibaca waqaf. Apabila berhenti, apabila huruf sebelumnya, sebelum jumpa huruf ra tu, dia berbaris kasrah. Jadi kalau sebelum ra yang waqaf ni dia berbaris kasrah, dia memang dibaca secara tarqiq. Ya, nipis sahaja. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut Ustazah ya. Hatta zurtumul maqabir. 1 2 3. Okey. Kemudian yang kelima, ra yang berbaris sama juga ra riru atau ron rin run yang dibaca waqaf apabila huruf sebelumnya ya sakinah. Ya sakinah tu ya yang dia tak ada tanda. Baik. Yang ya tak ada tanda tu kalau kita faham tu mat lah. Mat tu maksudnya panjang lah kita baca tu. Memang betul kita kena baca panjang. Tetapi kalau dia terakhir dia huruf ra, maka ra itu juga kita baca secara tarqiq. Nipis sahaja. Tak perlulah membulat-bulatkan mulut. Ya? Baik, Cukup menggembira-gembirakan mulut saja ya. Okey, ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. 1 2 3. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, terima kasih anak-anak murid Ustazah. Okey, yang keenam, ra yang berbaris, ra riru yang dibaca waqaf apabila huruf sebelumnya huruf yang sakinah. Huruf tadi bertanda sukun. Didahului huruf yang berbaris kasrah. Dia kalau baca-baca panjang macam ni, dia susah nak faham. Betul kan Azhar? Jadi kita tengok dia punya simbol. Baik. Sebab tu kita punya pokok ra tu dia pakai simbol. Tapi kita punya rajah di sini dia pakai perkataan. Supaya murid-murid kalau tengok simbol je pun tak ada dia punya penerangan, tak faham juga kan. Jadi kita memerlukan kedua-duanya lah. Tapi nak senang faham kena baca dulu kemudian tengok dia punya simbol ya. Baik. Dan tonton Didik TV KPM. Okey. Sempat lagi Ustazah. Okey, baik. Sudah dengar ni. Okey. Ra yang berbaris tadi atas bawah ataupun hadapan, sebelumnya huruf tu mesti tanda sukun, sebelumnya baris kasrah ya. Okey, jadi contohnya macam nilah. Ya. Ra tu berbaris, kemudian ada huruf berbaris sukun, ada huruf berbaris kasrah ya. Okey, ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa majitum bihis sihr. 1 2 3. Qala Musa majitum bihis sihr. Kalau tadi yang tafkhim tu kita memang kan kita bunyikan dia punya ra. Yang ini nipis saja, tak perlu sihr. Tak perlu sebab dia kasrah di sini ya, tarqiq sahaja. Okey, kemudian yang ketujuh, ra yang dibaca secara imalah. Jadi ini dia special sikit bunyi di Azhar. One and only di dalam Al-Quran. Satu je Ustazah. Satu je. Hanya terdapat pada satu tempat saja dalam Al-Quran. Dan
Imalah ni. Pernah dengar tak Azhar? Itu yang saya nak tanya Ustazah tadi tu. Baru nak tanya kan. Nak ujian lah tu. Baru nak tanya dia. Macam mana Ustazah imalah tu Ustazah? Dia tanya Ustazah dulu. Mes ini Ustazah bagi tahu apa maksud imalah. Ya. Okey, imalah ni murid-murid semua maksudnya ialah bunyi pertengahan. Tadi kalau tafkhim biasanya yang murid-murid dengar ra atau ru ya, baris atas atau baris hadapan. Kalau yang tarqiq biasa baris bawah ri. Tapi imalah ni dia bunyi pertengahan antara bunyi fathah yang baris atas tadi dengan bunyi kasrah. Baik. Dia bunyi a. Okay. Dia antara atas a dengan bawah i. Dia jadi a. Kalau macam kita bahasa Melayu kita adalah bunyi tu kan? A kan? Macam contoh ekor. Ele kan gitu kan? Ekor macam gitulah ya. Okey, jadi cara bacanya macam mana? Jadi hanya satu saja tempat di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Hud ayat 41. Inilah dia ayat dia. Baik. Cara sebut dia re ya. Re. Jadi cara bacaan dia ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majreha wa mursaha. 1, 2, 3. Bismillahi majreha wa mursaha. Okey, jadi di dalam Al-Quran Mushaf Uthmani tanda untuk imalah ini adalah ra, di bawahnya adalah istilah kita diamond. Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa ya. Tapi bahasa Inggeris dia diamond lah. 4 segi yang macam nilah ya. Diamond, dan selepas dia tu mesti dia dibaca secara mat ya. Dia panjang 2 harakat. Jadi sebutannya re. Jangan baca ro. Banyak orang dia terbaca ro ya, kerana apa, dia terpandang yang ini, dia kata ini mat baris atas, dia kata. Jadi bacaannya bukan ro ya, murid-murid semua bacaannya re. Yang penting kata kuncinya ada tanda macam berlian tu Ustazah. Ya, macam berlian itu ya. Okey, jadi majreha wa mursaha begitu ya. Okey, jadi masuk uji minda. Senyum mereka ya. Senyum mereka. Okey, jadi soalan yang pertama. Okey, Ustazah, tadi kita dah bagi bintang. Boleh ke kalau saya nak bagi senyuman tak Ustazah? Boleh. Boleh. Baik. Sebab diorang banyak gembira tadi kan? Betul Ustazah. Okey. Soalannya Ustazah? Soalannya, tentukan jenis ra tarqiq. Kita ada 7 tadi kan? Tentukan jenis ra tarqiq pada potongan kalimah yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiris sabirin. Okey, Ashran. Ashran nak jawab ke? Wah, Ashran buat macam tu Ustazah Ilhan. Action dah Ashran gitu ya. Okey, Ilhan silakan. Kalimah ni ra baris kasrah ridha dalam 2 kalimah yang dibaca secara wasal. Okey, mari kita lihat. Betul. Sebab apa? Ra baris kasrah, betul? Betul. Dia jumpa hamzah wasal. Dibaca dalam 2 kalimah. Ya, ini kalimah yang pertama. Ini kalimah yang kedua. Pandai Ilhan. Tanya berapa senyuman Ustazah nak bagi kat Ilhan? Saya nak bagi 3 bintang. 3 bintang saya tukarkan kepada 3 senyuman Ustazah. 3 senyuman. Baik Ustazah, sambil-sambil saya lekatkan 3 senyuman, saya pun dapat bintang 1 Ustazah. Lagi 1 soalan Ustazah kita bagi dekat rakan-rakan kita ni. Saya nak bagi 3 lagi ni. Okey, soalan kedua. Tentukan jenis ra pada kalimah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aghraqna ala fir'aun. Okey, cepat. Yang kedua, siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab? Okey, Ashran. Ashran, silakan Ashran. Ini adalah ra sakinah. Huruf sebelumnya baris kasrah dalam 1 kalimah, dan selepas dia tidak terdapat huruf istilah. Okey, Ashran, boleh sekali lagi tak Ashran? Kita kurang jelas suara Ashran. Kena kuatkan sikit. Sekali ya. Kena dekat sikit Ashran. Ini adalah ra sakinah. Okey. Dan huruf sebelumnya berbaris kasrah Baik. dalam 1 kalimah. Tapi selepasnya tidak terdapat huruf istilah. Pandai Ashran. 3 senyuman. Salah. 3 senyuman untuk Ashran. Okey, soalan yang ketiga. Boleh Azhar ya?
Boleh Ustazah, silakan Ustazah. Pada ayat ni pula, ra tarkib pada kalimah ini, bukan ayat, pada kalimah ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa kana nakir. Okey, cepat siapa? Siapa Baik, lagi tak dapat bintang lagi untuk nampak macam Najiha nak jawab. Fawaz. Silakan Fawaz. Untuk yang ni, ra berbaris yang kita baca dengan wakaf. Okey. Apabila huruf sebelumnya, ya sakinah. Okey. Itu je lah. Itu je? Betul ke Ustazah jawapannya Ustazah? Ya, betul. Betul. Jadi 3 senyuman juga Ustazah Ya, untuk 3 senyuman untuk Fawaz. Okey, kemudian soalan yang terakhir. Ini kalau tak dapat jawab ni la ilaha illallah. Kena buat ujian Ustazah. Cepat. Cik, panggil beria Ustaz. Tak, siapa nak jawab? Oh, dapat Najiha. Silakan cepat, Najiha. Dalam potongan ayat tu kan bawah ra tu ada tanda kat bawah. Tu maksudnya ra ni dibaca secara imalah. Tanda apa tadi Najiha? Kalau dalam Al-Quran ada tanda diamond. Bukan, salah tanda berlian. Okey. Okey, dibaca secara imalah. Bagus Najiha. Betul juga Ustazah. 3 senyuman untuk Najiha. Okey, habis dah soalan saya. Didik TV KPM